Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 7.30 petang. Dah maghrib dah ni pun. Jadi baru balik daripada sekolah. Kalau dalam masa 30 minit ni, insyaAllah kita dapat lihat sedikit apa benda yang kita nak terangkan. Ini Netflix ya. Nak terangkan tentang saham lah. Yang pertama sekali, uh, tengok-tengok website dia, kita buka satu persatu dahulu. Website ni kira penting lah. Jadikan satu folder je. Okay. Ini website yang saya guna, Bursa Marketplace. Ni apa ni? Stock Biz. Okay, Bursa Marketplace. Kemudian last sekali Stock Screener. Okay, yang pertama sekali, ini namanya Stock Screener, KLSE Screener. KLSE Screener. Berkenalan dahulu. Kemudian yang ini bursa lah. Ini Bursa Malaysia. Ni Bursa Malaysia ni malas nak baca. Bukan tak elok, tapi banyak sangat dia punya tools dia punya apa dia semua ni. Tapi ini bagus. Okay, ini kita pakai ni. Memang saya pakai pun. Ini Bursa Marketplace. Kita ambil dekat dalam bursa lah. Bursa Marketplace nya. Kalau Bursa Malaysia ni dia umum je. Okay, kemudian ini sama lah ni, kita tutup ni sebab kita dah ada yang sini. Stock KLSE Screener. Ni Malaysia Stock Biz. Ni jarang pakai tapi kadang-kadang buka juga. Kemudian air saham, tengok mood market, greedy, tamak. Kemudian Bursa Marketplace ni Bursa Malaysia lah. Okay, satu persatu lah. Ya, ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor last lah. Pertama sekali kalau kita nak kenal saham tu kan, kita tengok di sini dulu lah. Dia punya apa benda ni, ciri saham fundamental dia, iaitu dia punya kewangan dia. Kemudian kita tengok sini, dia ada sektor dia. Kemudian dia punya market dekat mana, main market, ace market, structure warrant. Warrant ni tak payah beli lah, tak payah ambil tahu. ETF tak payah lah. Bond, lead market ni semua market yang kecil ni. Market kecil, hutang, ETF ni apa benda nak diterangkan structure warrant ni hutang juga. Ace market ni market yang kecil, yang bawah 200 juta, 500 juta lah letak ke bawah. Dia punya nilai. Kita ambil terus main market. Ini dia punya pecahan-pecahan sektor dia. Kita nak kenal dulu apa ni, nama-nama saham kan. Kemudian ni sektor dia yang utama dia lah. Subsektor dia. Contohnya kalau kita ambil utilities, transform, industrial. Kemudian kita boleh ambil metals ya. Contoh besi terus. Kalau kita screen saja terus, semua ni adalah stok besi. Ini stok besi ya. Ini terpulang pada cara kita. Jadi kita kosongkan lah. Senang, kita kosongkan dahulu main market. Jadi yang pertama sekali PE. PE ni price bahagi kepada earning. Earning ni itu pendapatan, harga banding dengan pendapatan. Kalau kita nak tahu market tu, nak tahu dia punya counter tu atau stok itu murah, dia biasanya bawah 10 lah. Kemudian di sini jangan negatif. Kita 0.01 lah ya. ROE ni susah nak buat. Tak berapa faham ni. EPS, earning per share, keuntungan bagi setiap share. Share tu dia punya apa ni, saham dia lah, dia punya saham dia. Kadang-kadang ada satu syarikat tu sampai diisukan 700 million juta share. 700 million ke bawah ni, contohnya 700 million, 600 million, 500 million sampai 200 million tu adalah saham-saham share yang sihat lah. Okay. Jadi di sini earning per share ni susah sikit nak sebut. Tapi seeloknya dia berikan keuntungan minima tu. Kita ambil lah satu contoh, nak tiru sikit lah. Yang bagus lah. Okay. L Steel lah boleh lah. Buka sebelah dulu. Okay. Dia punya apa ni, EPS, earning per share. Satu share ni, dia ada berapa juta share dia? Mana? Okay, 140 juta. Sedikit ni. Ni bagus ni, syarikat bagus ni, sebab dia sikit share dia. Jadi pergerakan dia adalah laju. Jadi EPS, earning per share ni, kalau tengok sini 3.54% sebenarnya. Saya pun tak pasti. Susah nak sebut. Kadang-kadang ada 50 sen,
Tapi kalau rendah sangat, jadi kita tengok situ EPS ni kotak-kotak kosong lah sebab kita tak tahu. Earning per share, minima dia, ni maksima dia biarlah kan. Minima dia EPS earning per share. Satu share berapa nilai dia lah. Letaklah sini. Kadang-kadang fikirkan ini macam sen, 20 sen lah. Kadang-kadang ada orang sebut dalam ni peratus, kadang-kadang sen, tapi rasanya ini adalah sen lah. Maksimum biarkan maksimum lah. Net tangle per asset ni iaitu aset yang boleh sentuh. Aset boleh sentuh ni, contoh di sini, ni saham yang sehat ni. NTA, net tangle per asset ni 1.3. Okay, kita boleh letaklah sini nilai sen lah ya. 0. Paling kurang dia ada 30 sen lah satu. Ni kira satu share ni dia punya ni. Ini semua kiraan pada share ni. Okay, paling kurang 30 sen dia punya net tangle per asset, aset yang dia boleh sentuh. DY ni maknanya dividen lah. Dividen ni kita biarkan, tak payah tahu. PTBV tak faham, minta maaf. PSR tak tahu. Price ni harga lah, maksimum lah, maksimum harga yang kita boleh beli kan. Biasanya kalau untuk beginner ni bawah RM10 lah. Bawah RM10 tu pun sebenarnya besar sangat. Seeloknya bawah 2 lah, 1.5 RM1.5 lah ni. Kalau gitu ni, kalau di sini sebut RM1.5, maka di sini sebenarnya rasanya memang sen lah sebenarnya. EPS earning per share 20 sen. Satu share nilai 20 sen paling kurang. NTA net asset aset yang boleh sentuh dia 30 sen. Kemudian tengok price dia tadi paling kurang kosong, paling tinggi 1.5. Volume ini volume ni volume apa tak tahu cakap. Kemudian market cap, market share kot ni. Dia pun istilah dia kadang-kadang berbeza. Ni maksudnya share, market cap. Oh, nilai dia punya share kali dengan harga dia ni 495. 140 juta kali dengan 49 sen, dapatlah ni market cap dia, capitalization. Jadi ini tak payah sebut lah, saya tulis lah. Kalau boleh sebenarnya apa ni, kalau boleh sebenarnya kita cari yang share yang bawah 700 million. Yang billion ni berat ha. Okey, ini dari segi fundamental dia lah. Ada beberapa benda tak tahulah, nanti boleh rujuk pada yang lain lah. Kemudian di sini kita ambil lah syariah compliant. Dari segi apa ni, breakout apa semua ni, charta ni kita biarkan dahulu. Kemudian kalau kita utamakan dia lebih banyak duit berbanding daripada hutang, kita klik lah. Kalau kita rasa tak perlu, kita tak klik lah. Kita screen dahulu. Okay, ini dia punya nama-nama share yang kita dah screen kan. Jadi banyak sebenarnya yang kita pun tak dapat kenal. Jadi sebenarnya dalam saham ni kita cuma ambil lebih kurang 20 saham tu je kalau seboleh-boleh yang kita hafalkan. Kemudian kita fokus pada saham tu. Okey, ini guna ni satu ni je dulu. Okay, contoh kita ambil L Balom lah ya. Ni syarikat aluminium, aluminium bawah metal. Okey. Mungkin kita tutup ini. L Balom. Kemudian kita tengok di sini. Paling tinggi dalam setahun 53 sen, paling rendah 51 sen. Maknanya setahun ni dikira berapa sen ni pergerakan ni. Oh, ini untuk hari ini. Bukan ini yang paling tinggi. Paling rendah 40 sen, paling tinggi 61 sen. Ini kita dah agak dah. Dalam setahun 52 minggu ni, setahun ada 54 minggu. 40 sen sehingga 60 sen. Jadi carta ni kita akan tengok kejap lagi ya. Okey, ini cerita yang ini dahulu dalam ruangan ni. High maknanya paling tinggi dalam hari ini 53.5 sen. Low paling rendah dalam hari ini 51 sen. Open dibuka pada hari ini adalah 53 sen. Volume iaitu 7 juta. Volume ni iaitu berapa banyak share yang didagangkan pada hari itu. Kemudian ini harga dia pada hari ini. Kalau kita tengok di sini, kita besarkan. Ni yang benda lah ni berkaitan dengan pergerakan harga hari ini lah. Dia buka di atas ni. Atas ni. Kemudian dia turun, dia naik, tak lepas daripada harga pembukaan. Itu yang merah. Kalau yang hijau ni, dia buka di sini, turun ke bawah, dia makin naik. Minta maaf buka ni berapa ni? Open 4.9. Betul lah. Dia buka di sini. Kemudian dia turun, kemudian dia naik balik semula sampai atas sini. Dia mati di sini. Jadi itu yang jadi hijau.
Jadi di sini tengok boleh semula, high paling tinggi hari ini, low paling rendah hari ini, open dibuka pada hari ini, volume berapa banyak share yang didagangkan. Seeloknya saham yang sihat tu, kalau kita tengok, dia dagangkan satu hari 1 juta, 1 juta ke atas lah. Kalau macam ini kan, volume tengok harian kan dia 100,000 je ni, maknanya dia tengah tak ada benda lah. Tak ada siapa pun masuk. Macam ni kan nampak ramai 2 juta, berapa juta? No, 900,000 ramai masuk. Hari ni 7 juta. Nanti kita akan tengok charting yang besar. Technical charting yang sebelah dia. Okey ya. Technical dia. Berapa banyak masuk ni? Dia tak tulis ya. Di sini tulis ya. Cuba pasti perhatikan di kawasan sini. Hari ini volume 799,000 bukan juta ya. Jadi kalau di kawasan sini iaitu 700,000 bukan juta ni. Tambah 2 kosong. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 700,000, tak sampai 7 juta. Okey, ini dalam setahun, ini dia punya nilai harga saham ni. Adakah saham ni mahal ataupun tidak? Bawah 10 maknanya yang tadi kita bincangkan tadi tu, yang di atas ni kita screen kan. Ni ya. Maknanya saham ini kalau bawah 10 adalah murah. Kalau lebih daripada 10 adalah mahal. Walau bagaimanapun, kalau saham itu lebih daripada 10 PE ni, PE dia ni, price earning ratio, tapi dia hanya satu tu syarikat yang ada. Contohnya dia syarikat pembuat makanan macam Nestle. Tak ada siapa pun yang buat dalam macam ni. Oleh itu kalau kita tengok Nestle nanti, tengok dia punya PE dia berapa, mungkin tinggi lah. Tapi dia tak dapat dikalahkan oleh siapa-siapa. Sebab tak ada pilihan lain Nestle ya. Dia punya PE dia, price dengan earning 48. Tinggi ni harga dia sebenarnya. Tapi tak ada siapa satu syarikat yang lain yang sama produk benda lah ni. Jadi dia tinggi pun dia tak peduli lah. Okey, harga ni rendah, tapi dia syarikat besi, aluminium ni aluminium. Aluminium ni Al-Balom ni satu ni syarikat kalau tak silap. Okey, EPS dia punya keuntungan bagi satu share adalah RM8 RM8 susah nak sebut benda lah ni. Kadang-kadang 8%, RM8. Wallahualam, tak tahu cakap. Okey, DPS ini dividen. Ni dividen juga. NTA ni ada punya aset yang boleh sentuh. Jadi dia ni ada 90 sen. Aset dia satu share tu sama dengan 90 sen. Kalau kita kalikan ya, 90 sen ni kita kalikan dengan market share ni yang bawah ni, 90 sen kali dengan ni, berapa nilai harga syarikat tu sebenarnya? Kita ambil kalkulator lah. 90 sen 49. Jangan salah kira sebab dia dalam saham ni dia ada perpuluhan kali dengan share dia berapa? Juta. Silap 90 sen kali dengan 10 ratus ribu, 10,000, 100,000, juta, 10 juta, 100 juta. Ni. Okay, ini nilai syarikat tu lah. 10, 100,000, 10,000, 100,000, juta, 10 juta, 100 juta, 300 juta nilai syarikat Al-Balom ni. Nilai dia. Ya. Okay, ni share dia. Kalau kita tengok sini, market cap ni kita kalikan dengan yang bawah. Jadi kalau kita ambil yang ini, contohnya 43 ni, nak terbalikkan tak boleh. 10, 100, 1000, 10,000, juta, 10 juta, 100 juta. Tak cukup ya? 100 juta. Kita kali dengan harga hari ini, 0.52. Sama dengan, ini dia punya market cap. Sama tak? Kan sama ni. Jadi sebenarnya kenapa kita melabur? Soalannya. Ada orang melabur kata dia nak kaya. Ada orang melabur kerana dia minat. Ada orang melabur kerana dia kata benda ni orang lain buat, kita mesti buat. Jawapan yang paling senang sebenarnya hanya satu jawapan. Kalau kita berminat, teruskanlah melabur. Kalau kita tak berminat, tak payahlah. Kita kata kita nak cari kekayaan, oleh itu saya melabur. Tapi tak minat, tak payah. Hanya satu kunci, minat. Itu je. Minat ni sebab apa? Macam-macam sebab minat kan. Kalau ada orang minat ni sebab dia kata dia nak tahu benda yang baru. Minat ni kerana benda Allah ni bagus. Apakah hukum dia sebenarnya? Cakap saham ni sebenarnya hukumnya adalah harus, boleh. Kenapa boleh? Pasal saham ini kita membeli syarikat. Dia isukan dia punya
saham dia ni dekat bursa, kita pun beli, kita jadi pemilik syarikat tersebut. Kita akan cerita benda-benda lain. Okey. Ini pasal benda berkaitan sini memang inilah yang akan ditunjukkan benda ni. Jadi kita tengok di bawah. Ini dia punya keuntungan tiap-tiap tahun. Dah ni dalam KLS screener ni, dia sebenarnya diambil daripada bursa ni. Okey, ini quarter report, maknanya setiap 3 bulan. Ini 3 bulan yang terkini lah ni. Ini tahun bila ni? Berapa bulan ni? Nah, kita tengok dalam carta dia ada ketunjuk technical charting Selain ni kita buang dulu. Technical charting. Okey, yang charting ni basic, tak ada benda. Ini berapa banyak modal yang dikeluarkan? 184 juta. Berapa banyak keuntungan dia dapat? 5.9. Banyak tak? Jawapan dia kalau bawah 10 sebenarnya adalah tidak berapa banyak. Kalau dia lebih daripada 10 juta, itu banyak. Memang orang akan kejar biasanya. Kalau dalam keuntungan biasa bawah 5 ni biasanya slow lah. Tapi boleh juga, memang kita boleh target. Kalau setakat 1 juta, lupakan aje lah. Lupakan saham tersebut. KL Balum Tengok Q saja, quarter report. Dia mesti merah ni maknanya turun lah. Turun daripada keuntungan yang lalu. Yang ini Ni kan turun 5 daripada 8. Jadi 65% turun. EPS dia iaitu keuntungan dia RM1.35 satu share. Net tangible per asset dia iaitu aset dia 90 sen. Apa jadi pada ni selepas keluar quarter report yang positif ni? Kan hijau ni. Dia menaik ni. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okey, maknanya kalau kita dah nampak ini, kita dah boleh baca kan sebenarnya. Ada orang dia lebih fokus pada charting saja. Itu adalah orang yang fikirkan untuk dapat keuntungan cepat. Ada orang dia fokuskan pada dua-dua. Ini orang yang memikirkan keuntungan dalam bentuk daripada seminggu hingga ke 3 minggu lah. Ada orang dia nak ambil keuntungan sehingga 3 bulan. Ini dia quarter ke quarter lah. Itu orang tu invest. Maknanya melabur namanya. Okay, charting ni kita akan cerita lah nanti kan. Indahlah ni apa benda, apa semua ni. Heiken Aishi ni orang biasa sebut ni. Kan tengok macam ni. Kita akan tengok nanti. Candle je dulu. Baik, kita tengok pada fundamental lah mengenai kewangan. Sekarang ni kuarter yang keberapa ni? Di sini disebut kuarter yang keempat. Okey, maknanya dah habis tahun dah ni. Ini tengok di bawah ni, dikumpulkan di bawah ni 65.6% ya. Okey. Ini naik, turun. Kita tengok di sini annual terus tekan, setahun terus. Apa beza dia? Setahun ke tahun. Maknanya dia mendata ni. Cuba tengok harga dia pada 2021, 2022. Ni menurun sedikit 2023. Pada charting lah. Kita bandingkan fundamental dengan charting dia. Harga dia selama 3 tahun. 41, 38. 3 tahun lah kita ambil. Daripada ni 3 tahun berapa? 2003, 2002, 2001, 2021 2020 lah ambil senang. Okey 2020. Di sini. Tadi yang kita tengok 4 juta keuntungan ni. Daripada sini ya kita tengok betul-betul. Setiap tahun ke tahun annual. Kita ambil 3 tahun kan. Ini tarikhnya bila ni? Dia punya pengumuman ni. Financial year 30 April. Financial April April 21. April 21 sini. Okey, melonjak tu. Sebabnya dia punya pergi dia daripada sini 3 kepada 41 kan. Kat sini nampak tinggi. Sekarang ni setarap ni 40 juta je kan keuntungan dia kalau kira kan. 40 juta, 38. Maknanya boleh katakan saham ini zigzag lah. Sebab orang tengok, bagus saham ni. Dia ambil untung, dia jual, ambil untung, jual. Maknanya, possibilities, dia akan kembali kepada 2 bulan April sampai harga ke 71 sen. Ada sebab pernah berlaku. Okay. Lebih daripada tu, itu kalau ada berlaku sesuatu benda yang bukan-bukan lah. Macam kadang-kadang saham ni kan kita tak boleh nak ngagak. Saham ni kita cuma mengagak, tak boleh nak kata betul, tak boleh kata betul. Salah tak salah. Oleh itu ada ilmu charting ni. Ini sekarang kita tengok ilmu fundamental dahulu. Okay, kita belum tengok lagi yang bursa apa semua ni. Okay. Ini kemudian kita tengok cash dia ada berapa? 95 juta, hutang dia ada berapa? 241 juta.
Dia ratio dia ni, hutang dia kepada cash, 2 hutang sama dengan 1 cash. Banyak juga hutang dia. Kemudian debt to equity ni, iaitu dia punya hutang dengan aset mengalir yang boleh alih. Jadi di sini kita dah mula baca charting lah. Neutral, average volume. Okay. Ni kalau nak fokus tu sebenarnya ambil 3 tahun cukup. Jangan ambil banyak. Hampir 2003 tak payahlah. Ambil 3 tahun saja. Okay. Sekarang kita dah tengok benda lah ni. Ada yang kurang, ya. Ada yang kurang macam tak tahu benda lah. PB ni, price to book. RPS tak berapa tahu. PCSR tak tahu. Dah terangkan tadi apa makna share, apa makna market cap, apa makna dividend, apa EPS, price. Ni tak tahu. Ini apa benda. Okay. Jadi kita booking lah benar lah ni. Kita book lah apa, watchlist lah kita ambil dalam watchlist. Masukkan, dah masuk itu. Okay, save. Jadi kita senang, lain kali kita akan tengok dalam KLSE Screener. Dalam ni dia ada dalam bentuk apps dalam telefon. Jadi kita dah boleh tutup dalam ni. Kita boleh tengok charting saja. Okay, tadi kita tengok 2021 ni kan keuntungannya 40 million. Sekarang ni tengok macam mana pergerakan dia ni. Pergerakan dia punya benda lah ni lah. Kalau orang dilukiskan lah gini lah. Okay, maksimum pergi lah. Okay, ada yang macam gini lah. Macam mana dia punya ni, sampai sini mati, sampai naik gini lah. Kemudian ini maknanya dia akan turun ikut sini lagi. Maknanya sampai sini lah. Ni ke barang kalian. Wallahualam sebenarnya. Kita cuba hanya ambil tahu. Kita ambil harga dalam, kita ambil, ada orang ambil Haikan Aishi. Benda Allah ni sebenarnya ini apa? Nak katakan macam mana? Benda Allah ni dia banyak sangat benda ni. Terpulang pada kita yang cara kita nak ni. Dia hanya satu ilmu, yang satu pengetahuan yang kita tahu, yang kita boleh dapat untung, cukuplah. Contohnya kita ada satu pengetahuan. Kita tengok di sini dalam masa 1, 2, 3 bulan je kita ambil. Kita biasa ambil 3 bulan. 3 bulan 3 bulan ni kita tengok di sini. Inilah nampak harga dia last kat sini kan. Okay. Ni kena clear dulu patutnya. Mana clear dia ni? Tong sampah. Okay. Ni harga max apa kat sini dia macam sangkut kan. Okay. Kita garis kan. Nampak? Dia macam ada dia punya resistant. Ni resistant, nak naik tak boleh. Okay, turun, nak naik tak boleh. Tapi bila lepas tu nampak, pom, lompat ke atas. Ini namanya technical. Teknik lah. Bila dia dah naik, dia dah muak, dia meletup. Ini bubble namanya. Dah bubble. Ramai-ramai beli, beli. Lama-lama bila dah ramai beli, semua dekat dalam kawasan nak jual, dah tak ada siapa nak membeli lagi, dia jadi crash. Bila crash gini laju ke bawah. Nampak crash ni. Ini baru correction ni. Nak kena faham benda lah pergerakan saham ni. Kita baca, kita tahu dah. Ni dia gila beli. Orang beli. Ni orang mengharap ada orang akan masuk. Orang beli ke beli. Beli lagi. Bila kat sini dah semua dah macam dah beli dah, tak ada siapa yang nak beli lagi, dia crash. Ataupun ada isu ke apa, jatuh. Ada lagi orang yang masuk, tapi tak menjadi, jatuh. Dia correction. Kemudian tengok crash lagi. Ini sebab ada kaitan juga ni. Dia tengok lama menurun lagi. Dia menurun dia punya pendapatan kan sini kan. Tadi kita tengok ni quarter over quarter. Setiap quarter. Setahun tu lain. Ini quarter 3 bulan. Okey. Sekarang ni kita tengok 3 bulan saja. Ni bulan September, ni Ogos sampai Jun lah. Kita gariskan mana dia pergi. Okey, ni kat sini Okey. Menaik ke menurun? Dia menaik. Maknanya dia akan menaik lah ni. Ini ikut kepada technical lah. Tak payah susah-susah lah. Kita tengok ni menaik ni. Namanya bullish. Charting ni bullish. Kalau ni macam gini, contohnya ni tak ada kan, benda lah macam gini, jangan sibuk membeli. Biar je dulu. Tengok charting tu sampai macam ada bergerakan. Yang kita kira 3 bulan ke belakang ni ada bergerakan naik ke atas. Jadi dia akan naik, turun, naik. Biasalah dia akan ada orang beli. Kemudian ada bila dah ramai membeli, orang buang lah. Correction lah. Beli, buang. Beli. Ni akan turun atau naik. Biasanya dia akan turun kejap. Turun dulu sikit. Kemudian 1 hari, 2 hari, bom, naik. Okay, ni kita tunggu ke beli? Kita tunggu lah. Tengok sini pun ada support dia nampak. Support 1. Support ni maknanya
orang percaya harga tu adalah harga yang tertinggi pada hari tu, ataupun percaya harga tu adalah harga yang paling rendah. Ini dia boleh jadi dua-dua. Ini jadi resistant, susah nak naik. Ini jadi resistant. Dia nak support pun tak apa, dia resistant tapi dia breakout. Okey. Ni pun support. Support ni harga paling bawah lah. Support. Okey, resist. Nampak sama tak? Tegak. Sama tegak tak? Ni resist ni. Dia akan turun sampai mana? Kemungkinan turun sampai sini. 510. Kemungkinan. Sebab sini ada support dia. Ini support dia. Jadi belinya di mana? Belinya sama ada harga 515, 510. Kalau kita dah beli tiba-tiba dia turun bawah ni, jadi support sini. Support yang kedua, support yang kedua, resistance yang kedua, iaitu 48. Itu maknanya dia kemungkinan susah lah kan nak breakout benda lah resistance yang tadi tu lah. Kalau dia dah pecah ke bawah, jual je lah, buang je. Kita nak buang masa kan. Tapi bila dia mantul je, kita ni lah, kita boleh dapat keuntungan. Okey, kita tengok ada orang pakai charting hollow candle. Ini warna lah Heiken Aishi. Ini maknanya bullish. Ini maknanya bearish. Maknanya ni menurun ni bearish lah. Orang tengok hijau ni boleh beli lagi. Ada orang macam itu. Dia tengok hijau je boleh beli. Hijau je boleh beli. Hijau boleh beli. Ada orang tak suka tengok macam itu. Ada orang suka tengok kepada candle saja. Maknanya hari itu terjadi apa, hari itu terjadi apa. Bila masa boleh beli, dia akan agak pada di situ. Jadi charting ni macam-macam. Jadi boleh tengok dekat YouTube pun ada macam-macam. Jadi tak perlu saya nak terangkan sepenuh-penuhnya lah tentang charting ni kan. Sebab charting ni banyak. Okey, boleh terus. Setelah kita tengok sini L balloon, kita dah bookmark, kita dah tahu dia punya kewangan dia, kita dah tahu dia punya charting pergerakan dia. Jadi kita target, kita nak masuk pada 510 dan kita akan jual pada mana. Kita tengok sini support dan resistance 545 maksimum. Okey, 545 maksimum. Support dan resistance. Okey, itu. Okey, kita tutup lah. Kita pun nanti buka Bursa Marketplace. Kita tengoklah charting, bukan charting, kita tengoklah nama tadi, apa tadi namanya? Yang kita dah tutup, L balloon LB alum. L balloon. Ini patut keluar ni. Jap, L balloon. Dah tutup pula. Ni kos 9326. Dia tak keluar ni, dia lebih kepada nombor 9326. Wah, boleh tahan juga kau ni. Kadang-kadang dia ada ini sikit, biol sikit. 9326. Okey. L balloon. Kenapa buka Bursa Marketplace ni? Sebab kita nak tengok apa pendapat orang lain. Kita dah dapat tahu tadi, kita tengok pada L balloon ni, kita kan tahu kan yang kewangan dia cantik kan, kewangan dia okey lah ni kan. Ni apa benda gambar seksi ni? Gambar seksi tutup. Apa kan, kewangan dia cantik. Kemudian tahunan kewangan dia pun dalam 3 tahun ni dia statik sama bagus ya. Jadi kita buka sini, apa pendapat orang kata. Dia kata saham ni value dia 10. Maknanya murah, 52 sen ni murah. Fundamentally kuat lah. Earning ni keuntungan dia menurun kan pada tahun ni. Kemudian dia punya kalau quarter report kan makin menurun. Jadi dia bagi bursa ni bagi kosong. Momentum 7. Maknanya kita tengok dalam 3 bulan tu dia ada pergerakan. Kalau untung lagi di sini ada consensus target price. Orang lain pula targetkan harga tu berapa dia punya ni. Jadi kita boleh masuk lagi, tambah kuat lagi. Itu saja buka Bursa Marketplace ni. Selebihnya dah diceritakan pada yang lain. Kalau kita nak tengok kat sini saja, kita dah type kan. Nak tengok ni macam kurang menarik cara present dia punya persembahan dalam bursa ni. Tu yang cakap guna pakai banyak apa? Banyak website. Ini kita tengok yang pentingnya lah analisis konsensus. Tak ada apa yang target pun. Ini target price lah ni. Siapa target? Research. Tak ada sebut apa semua. Ni ada ni alpha indicator. Ada orang buat research. Tengok sini. Mana? Download. Okay, mana? Keluar tak keluar? Alpha indicator. Okay, download. Ada cerita tak pasal apa ni? L balloon ni. Okay, ni L balloon. Dia bagi skor 9.
daripada 10 lah. Last close 53. Tarikhnya bila ni? Tarikhnya 3 September, iaitu 2-3 hari lepas. Jadi dia akan sebut, kita tengok baca-baca susah-susah ni kan, dia akan sebut keuntungan apa semua bagus dekat ni. Tengok apa dia punya target dia cukup ada. Kalau ada target di sini, boleh cari dia. Search Ctrl F, target price. Salah je. TRGET. Okay, target. Ada satu. Mana ni? Albalom. Mana target? Price target. Ni. Tak ada available. Dia tak tunjukkan. Tak ada pula yang nak target. Price target tak ada. Tak ada. Okay, tak ada tunjuk kan. Dia pun tak berani nak tunjuk kot. Price target ni sebab okay. Tapi menunjukkan syarikat Albalom ni sebenarnya pada saya bagus dibeli. Tu je lah. Tunggu masa je lah. 51 sen. Kalau dapat kita bid 51 sen, okey lah. Ni berapa nombornya saham tadi? Mana tadi? Back. Okey, tengok dia. Nombor saham dia 9326. Ini saja buka nak tengok mendalah ni saja. Berapa? Momentum pergerakan dia pun catat lah. Risiko dia 7. Kurang sikit risiko. Maknanya kita dah tengok kan Albalom ni dalam setahun dia punya harga dia 40 sen sehingga 61 sen. Ada saham yang gila babi turun sampai setengah sen. Okey, maknanya saham ini masih selamat. Risiko dia 7. Kita tengok sini 9326 ya. Okey. Ini apa ni? Ini dia bagi open depan-depan ni, dia tunjukkanlah market mood ni greed orang tamak ni. Kalau dah 55 okey ni. Walau macam mana pun tadi sebenarnya hari ini banyak jualan sampai turun. Tapi orang banyak juga membeli waktu pagi tadi sebenarnya. Pagi tadi menaik tinggi. Ini duit luar masuk sebenarnya makin menurun lah. Sayang FDI Malaysia, ke arah Malaysia ni makin turun lah. Sebabnya politik kita tak stabil kan. Tu je. Kalau politik kita stabil, FDI-nya berapa bilion masuk. Sekarang ni kata dianggarkan cuma 3 bilion saja setiap kali masuk tu. Tak banyak macam tu. Carta kita pun kalau tengok yang besar ni pun makin tak berapa cantik sebenarnya. Dah berapa tahun ni. Kalau 2000 berapa tinggi sampai 1600 mata. Okey. Sekarang kita dah tengok sini, kita tengok Albalom di sini, ai saham pula. Apa benda lah ni? Kalau dulu dia dah bagi berapa skor dia ni. Okey, cuma nak tengok saya lah ni, berapakah harga support, berapakah harga price. Macam mana ni nak guna dalam harga 49, dia kata volume 73 juta. 73 share juta ni jual. Maknanya dia akan pergi ke sini. Kalau kita tadi kita target nak beli dekat 51 kan di sini lah. Maknanya kalau mana? Sini kan. 99 million juta baru bergerak harga dia ke sini. Ya betul 99 million ni. Macam lain macam kan. Okey lah dekat sini lah kita beli di sini. Kenapa macam gini pula? Juta dia 7 juta ke 73 juta ni. Ya betul. Kalau 99 juta melampau. Ini rasa salah tulis ke aku tak kerti baca ni. Dia ni okey lah. Yang saya cerita kita dah tahu ini dia punya support dia mana, resistance dia mana. Dia tulis sini pergerakan dia ni kita target lah ni 9.8 juta kot. Wallahualam lah ini tak. Dulu lain dia punya tulisan ni. Sekarang dah lain jadi tak apa-apa betul. Jadi trend dia apa? Trend dia sini dulu pembelian dia. Ini beli ya maknanya gambar mai membeli trading signal. Ini kena beli ya. Kalau dia tanya anak panah right bagus belilah. Tapi ni sebenarnya ni berbayar punya. Dulu free. Okey, sekarang dah berbayar. Jadi minta maaf lah. Profile cuma nak tahu sini antaranya. Profile siapakah pemegang dia? Bank Singapura. Okey, tengok lagi. Kan ini nama-nama besar. Kemudian saham yang berkaitan. Kalau kita tak mampu beli saham ni, tengok harga saham Uncom ni. Contoh tengok berapa harga dia. RM1. Wow, ini tak mampu. DRB Ashcom. Okey, harga dia berapa ni? Sehingga 41 sen. Okey, P Energy. Semua mahal ni saham ni. Yang jadi bagus-bagus punya. Jadi Albalom ni pun sebenarnya bagus ni syarikat.
Nak tengok sini saja yang saham berkaitan, kemudian siapakah pemegang ni. Kadang-kadang dia tulis ni KWSP, tabung haji apa semua. Maknanya benda ni berkaitan lah. ESG ni maknanya dia punya environment dia bersih ke tidak, apa cara ni, dia punya governance dia, sosial dia, skor ni baik ke tidak. Ni tak ada tulis dia punya ni lah. Kalau macam dulu dia bagi free, sekarang dah ni. Jadi sekarang dah tak banyak guna, cuma nak tengok profile dia, siapakah pemegang dia tu je. Kemudian 9326 Stock Biz. Nak tengok harga dia murah atau mahal. Di sinilah. Ini tak pakai pun tak apa ni. Kita dah semak ni, dah kaji tu, dah puas hati. Okey. Tengok charting ni. Ini dia punya PE dia 5.94. Harga dia di bawah. Maknanya harga dia terlalu murah sebenarnya. Patutnya dia sama dengan charting di sini. Di sini harga dia target apa? RM1.28. Boleh pergi. Okey lah, itu kalau ada salah silap minta maaf lah. Rasa dah 30 minit bercerita tentang syata pun sebenarnya ada yang tak lengkap, cerita lebih kurang je kan. Tapi kita yang paling penting kita ambil sikit ilmu tu, tapi biar ilmu tu menjadi, bukan ilmu yang banyak. Ambil ilmu banyak tapi tak ada ni pun, tak ada pergi ke mana. Dengan itu selamat melabur dan semoga menjadi manfaat, ilmu yang bermanfaat ya. Tak ada istilahnya saya nak bagi ilmu, tak ada. Saya cuma bagi pengetahuan. Apa pengetahuan bukan? Saya bagi maklumat pengetahuan. Yang bagi ilmu ni Allah Taala. Saya hanya menyampaikan. Yang bagi ni Allah Taala. Okay, saya pun dapat ilmu ni daripada Allah Taala. Belajar daripada siapa-siapa je, kawan-kawan yang ajar apa semua. Okay. Jadi kita dah target Balom ni kita nak masuk 51 atau 52, kemudian kita nak jual harga murah je, tak banyak-banyak. Itu pergerakan dia tadi macam contohlah kita mesti ada target lah. Jangan kita nak tahu, mesti tahu mana kita nak pergi, mana kita nak close. Jangan tak tahu langsung kita nak close kat mana, apa semua kat mana. Okay, target gini kan, mantul gini kat sini lah, 545 lah, ikut kat sini lah. Dia punya resistance yang 545 kan. Berapa sen je tu keuntungan? Lebih kurang dalam 3 sen je. Okay, 3 sen. 3 sen pun sebenarnya banyak tau. Okay, kemudian kita nak beli tu, kita gunakan kalkulator lah. Kalau kita ada RM10,000, 10, 100,000, 10,000, kita bagilah dengan 52 sen. Berapa banyak share ni dapat? 5,200 share. Kita bagi dengan 100. Jadi sekarang kena beli lot, tak boleh beli sebiji-sebiji. Kena beli 252 lot. Okay, dapatlah 10,000 unit. Jadi kalau 10,000 unit tu naik kali 3 sen tu berapa? 10, 100,000, 10,000 kali dengan 3 sen. 3 sen banyak sebenarnya. Ambil 2 sen juga, dapat 300. Okey, setakat itu wallahualam. Kalau ada yang salah minta maaf. Jumpa lagi.